Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Sheila dalam kelas Sejarah tahun 5. Okey, pada hari ini, Cikgu ingin sentuh tentang tajuk warisan Islam di Malaysia iaitu pada unit 2. Okey, hari ini Cikgu akan terangkan bagaimana pembelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Baiklah semua. Sekarang kamu boleh rujuk buku teks yang di buku teks kamulah tahun 5. Okey, tajuk kita ini paparan buku teks tahun 5 muka surat 13. Okey, dalam muka surat 13 kamu akan belajar tentang apa? Okey, mari kita tengok. Okey, sebelum kita mendalami unit 2 ini iaitu warisan Islam di Malaysia, cuba lihat gambar di atas. Apakah gambar-gambar ini? Okey, yang pertama kita boleh lihat apa? Okey, itu batu bersurat. Okey, ni ada batu bersurat, ada manuskrip, ada cetakan, cetakan bertulis dan ada gambar. Okey, apakah ini? Okey, baiklah. Kita lihat. Okey, buku surat 16 dan 17. Okey, sebelum kita mendalami tajuk ini, mari kita lihat dulu tentang agama Islam, iaitu Islam agama persekutuan. Okey, jika kita sebut ataupun kita lihat apa itu agama Islam. Okey, apakah agama Islam? Okey, konteks agama Islam di Malaysia. Okey, bagaimana kedudukan agama Islam di Malaysia? Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu. Okey, kita tengok dulu poin-poin yang ada dalam pembelajaran ini. Okey, agama Islam persekutuan. Okey, Islam ialah agama persekutuan. Apa maksud persekutuan? Persekutuan ialah satu kerajaan lah. Kerajaan di mana kerajaan di Malaysia. Okey, yang pertama kita lihat dulu. Yang pertama, Perlembagaan Malaysia menyebut agama Islam sebagai agama persekutuan. Namun, agama lain boleh diamalkan secara tidak langsung. Perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita dapat diwujudkan. Okey, maksudnya di sini, agama Islam telah diiktiraf sebagai agama rasmi kerajaan Malaysia. Jadi, Islam merupakan agama rasmi lah penduduk di Malaysia. Namun yang demikian, di Malaysia, walaupun agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi, ada juga agama-agama yang lain yang boleh diamalkan. Okey, yang seperti kita belajar sebelum ini, ada agama apa? Okey, Kristian, bagus. Lagi Hindu, ya. Lagi Buddha, lagi apa lagi? Animism. Okey, fahaman animism. Itu ialah agama-agama lain dan kepercayaan lain yang ada diamalkan di Malaysia. Okey, maksudnya walaupun Islam agama rasmi di Malaysia, agama-agama lain juga dibenarkan. Okey, di Malaysia. Maksudnya rakyat ataupun bangsa lain di Malaysia bebas menganuti agama lain selain Islam. Okey, macam kita tahu, orang Melayu wajib beragama Islam. Tetapi bangsa lain dibenarkan untuk menganuti agama lain selain Islam. Kenapa? Okey, peraturan ini dibuat. Okey, maksudnya bila peraturan ini dibuat secara tidak langsung, perpaduan. Maksud perpaduan apa? Perhubungan antara sesama kaum ada. Tak akan bergaduh. Okey, untuk aku agamaku, untuk kamu agama kamu. So, setiap orang dia bebas untuk menganuti agama masing-masing. Okey, yang kedua. Cikgu, ini bermakna rakan-rakan saya yang berlainan agama bebas mengamalkan agama dan kepercayaan mereka? Ya, betul. Memang mereka bebas mengamalkan agama mereka sendiri. Kepercayaan mereka pun mereka bebaslah untuk percaya. Okey. Sebab itu, saya dan kawan-kawan yang bukan beragama Islam boleh mengamalkan agama dan kepercayaan kami. Maksudnya, bangsa lain boleh mengamalkan kepercayaan mereka. Contoh, jika ada sambutan perayaan, mereka bebas menyambut perayaan, mereka bebas untuk pergi beribadah sama macam kita. Kita bebas beribadah, kita boleh pergi masjid, kita boleh buat sambutan Maulid Rasul, kita boleh pergi solat Jumaat, begitu juga mereka. Tiada larangan. Tapi
tidak boleh ada provokasi daripada mana-mana kaum yang boleh menggugat kepercayaan dan perpaduan yang boleh memecah belahkan kaum yang ada di Malaysia. Ingat kita kena hormat setiap rakan-rakan yang ada di Malaysia, di sekeliling kita lah. Contoh kita Islam, kita hormat rakan kita yang beragama Hindu. Okey, kita hormat rakan kita yang beragama Kristian. Kita hormat rakan kita yang beragama Buddha. Jadi kita janganlah cakap ataupun mengejek benda-benda yang tak patut kan. Sebab kita ada agama kita, mereka pun ada agama mereka. Okey, boleh? Okey, seterusnya nombor 4. Sebab itulah kita mesti saling menghormati amalan dan kepercayaan masing-masing. Bila setiap orang, iaitu individu, dia menghormati amalan dan kepercayaan orang lain, maka perpaduan akan terjalin. Tak ada gaduh-gaduh lah. Okey? Boleh? Okey. Seterusnya, sekarang barulah saya faham. Apabila kita menghormati amalan agama dan kepercayaan orang lain, kita akan hidup harmoni. Jadi, di Malaysia, jika kamu lihat, kita ada pelbagai kaum. Ada pelbagai bangsa kan, dengan agama yang berbeza. Tapi sebab dengan sifat hormat menghormati dan percaya antara bangsa Melayu, agama Islam dan bangsa-bangsa dan kaum lain yang mengerti agama masing-masing, kita hidup dengan harmoni, tak ada pergaduhan. Okey. Jadi saya harap kamu faham mengapa kita perlu ada tolak ansur, perlu hormat menghormati dan mengamalkan perpaduan antara satu sama lain. Kerana apa? Kita tidak mahu ada pergaduhan dan perpecahan. Kerana apa? Malaysia merupakan negara majmuk. Okey, kita mempunyai rakyat majmuk. Okey. Seterusnya. Okey, kita lihat muka surat 18. Okey. Islam dan masyarakat. Okey, Islam dan masyarakat. Okey, Islam mengamalkan cara hidup yang harmoni pada peringkat keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Begitu juga dengan agama dan kepercayaan lain. Okey, setiap individu harus melaksanakan tanggungjawab ke arah mewujudkan kehidupan yang harmoni. Yang saya beritahu tadi. Nak satu masyarakat yang harmoni, yang bersatu padu, yang mengamalkan perpaduan, perlu bermula daripada peringkat keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting. Maksudnya daripada keluarga dulu. Dari keluarga kena terapkan sifat hormat menghormati, memainkan peranan dan tanggungjawab sesama keluarga. Okey, mempercayai pada setiap anggota keluarga. Jadi dia akan mewujudkan satu sifat, satu sikap yang yang baik, yang positif pada diri sendiri. Bila kita bergaul dengan masyarakat, bila kita masuk dengan masyarakat, bila kita campur dengan masyarakat luar yang ada berbilang bangsa, kita boleh terus mengamalkan nilai-nilai murni yang ada. Okey, cara hidup yang harmoni. Okey, kita lihat dulu. Hubungan sesama manusia. Okey, hubungan sesama manusia. Okey, ada apa? Okey, sebelum tu kita lihat Islam dan kehidupan bermasyarakat. Okey, tajuk dia ialah Islam dan kehidupan masyarakat. Ada 3 perkara umum yang perlu kamu lihat. Yang pertama, hubungan sesama manusia. Okey, tadi. Dalam Islam kita menganjurkan hubungan sesama manusia. Kemudian ada hubungan dengan haiwan. Kemudian ada hubungan dengan alam sekitar. Dalam Islam menganjurkan 3 perkara penting. Okey, masyarakat yang dimaksudkan ialah sesama manusia, haiwan dan alam sekitar. Okey, jadi kita kupas satu persatu. Okey, yang pertama, hubungan sesama manusia. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, dalam Islam dia ajar apa? Dalam kita membentuk hubungan sesama manusia. Kita lihat satu persatu dalam muka surat 18. Okey, yang pertama, kita mesti bermula daripada keluarga.
Okey, dalam keluarga kita perlu saling menghormati. Okey, adik hormat kakak, kakak hormat adik, adik hormat abang, abang hormat kakak, abang hormat adik, adik hormat ibu, adik hormat ayah, kakak hormat ibu dan seterusnya. Memang amalan tu perlu kita pegang. Tak kiralah umur. Maksud saya, yang tua juga perlu menghormati yang muda dan yang muda of course kena hormati yang tua. Okey, saling menghormati. Kemudian, saling membantu. Okey, sebelum ni kita belajar pada unit yang sebelum ini, dalam keluarga kita ada apa yang masa tahun 4 awak dah belajar. Tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam keluarga. Apa tanggungjawab ibu bapa pada anak-anak? Apa tanggungjawab anak-anak pada ibu bapa? Apa tanggungjawab adik kepada abang? Apa tanggungjawab abang kepada adik? Jadi kalau boleh memang perlu ingatlah sebab benda ni ialah amalan yang perlu kita amalkan. Tak guna untuk belajar dan tahu saja tapi tak mengamalkan. Okey, kita tahu apa tanggungjawab kan? Tanggungjawab ibu, tanggungjawab ayah. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Selain itu kita perlu saling membantu. Okey, perlu saling membantu yang tadi, okey, yang saya terangkan, guna mengeratkan perhubungan. Apabila setiap orang mengamalkan sikap saling hormat menghormati dan bantu-bantu mainkan peranan dalam masyarakat, dalam keluarga, jadi perhubungan dalam keluarga lebih erat. Okey, lebih erat tu maksudnya lebih rapat, lebih mesra, lebih sayang, lebih kasih. Okey, taklah kita tengok adik, menyampah tengok kau. Tak nak. Okey, bila dah ada dalam sifat dalam diri kita, sifat hormat, sifat sayang, sifat tanggungjawab, kita akan menjadikan hubungan lebih erat. Okey, yang kedua, kita lihat. Selepas keluarga, masyarakat. Okey, dalam masyarakat apa pula yang perlu kita tahu? Okey, dalam masyarakat pula, kita perlu tahu ada toleransi antara kaum. Kena amalkan sifat toleransi. Toleransi. Apa maksud toleransi? Bertolak ansur. Tolak ansur. Tak boleh nak kita menang je. Okey, semua nak kita menang je. Tak boleh tolak ansur. Okey, macam kita tahu tadi, Islam memang ialah agama rasmi dan agama persekutuan negara kita. Tapi kita kena tolak ansur dengan kaum-kaum lain, rakan-rakan lain yang mengamalkan agama dengan kepercayaan masing-masing. Okey, kena bertolak ansur. Contoh macam ada perayaan Tahun Baru Cina. Semasa perayaan Tahun Baru Cina, kita akan dengar bunyi mercun yang sangat kuat. Okey, pada waktu malam. Okey, kita marah. Boleh tak macam tu? Okey, sebagaimana awak menyambut perayaan raya puasa ataupun raya korban, begitu juga kita kena hormat mereka jugalah. Okey. Jadi tak boleh nak bising lah sebab dia ada kepercayaan. Kenapa dia kena bunyikan mercun? Kenapa dia kena mainkan mercun? Okey, nanti kamu kena cari kenapa semasa perayaan Tahun Baru Cina mesti ada mercun besar. Okey, tugasan kamu. Okey. Kemudian kedua, dalam masyarakat juga, hubungan yang perlu kita jalinkan sesama manusia ialah apa? Menghulurkan bantuan. Okey, tak kira kaum apa, dia punya pangkat apa, kita kena hulurkan bantuan. Tolong menolong sesama kita. Yang susah kita bantu. Cuba ringankan beban orang lain. Begitu juga mungkin hari ini kita senang, kita bantu kawan kita yang susah. Mungkin kita tak tahu akan datang, kita susah, ada orang lain akan membantu kita. Okey, kitaran hidup kita ni seumpama roda. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, hubungan yang boleh kita jalinkan sesama manusia ialah dalam masyarakat ialah kita menziarahi jiran tetangga. Okey, setiap orang ada jiran. Okey, jiran sebelah, kiri, kanan, ada jiran atas, jiran bawah. Okey, jiran depan sana. Okey, jadi kita kena ziarahi jiran tetangga. Tapi nak ziarahi jiran, kena tahulah waktu bila, waktu yang sesuai. Okey, janganlah waktu nak tidur, waktu orang tu nak makan baru nak datang, tiap-tiap kali nak makan je kita pergi. Tak, tengok tu sesuai. Mungkin ada perayaan, ada jemputan, okey, tengok kesesuaian. Okey, seterusnya kita lihat hubungan sesama manusia dari konteks sekolah. Ini penting, awak kena amalkan ni sekolah. Selain keluarga, okey, ada sekolah. Awak dekat sangat dengan sekolah. Okey, sekolah yang pertama apa yang perlu awak lakukan? Menghormati warga sekolah. Siapa warga sekolah?
Okay, pertama, warga sekolah yang dekat dengan anda ialah rakan-rakan anda lah. Rakan sekelas, rakan sebelah kelas. Okay, kalau awak tahun 5, rakan sekelas awak tahun 5 lah. Contoh awak 5 teratai. 5 teratai lah rakan paling hampir. Kemudian 5 seroja. Kemudian 5 kekwa, 5 melur, 5 dahlia. Kemudian darjah 6. Tahun 4. Itu ialah warga sekolah. Guru-guru. Lagi siapa lagi? Okey, pekerja-pekerja kerani-kerani di pejabat. Okey, kakak-kakak yang tukang cuci. Mereka ialah warga sekolah. Kena hormati mereka. Okey, contoh lagi satu apa? Kat sekolah kita. Okey, mak gad kita yang paling glamour siapa? Okey, Kak Mina kan? Kakak Mina. Okey, walaupun Kakak Mina merupakan seorang guard, okey, jaga di sekolah, kita kena hormati dia. Cuba lihat tanggungjawab Kak Mina. Apa tanggungjawab guard di sekolah? Okey, dia memastikan keselamatan warga sekolah. Bayangkan, kita semua duduk dalam sekolah, dia jaga kita. Okey, kita kena hormatlah pada dia. Okey, kakak yang sapu sampah tu, walaupun dia sapu sampah, kena hormat tak? Kena. Kenapa? Kerana kakak tu dia menjaga kebersihan sekolah. Okay, jadi kita kena bantu dia. Hormat dia. Okay, jangan kata, awak tukang sapu je. Tukang sapu boleh kita nak kutuk-kutuk, boleh kita nak caci-caci, nak ejek-ejek. Tak boleh. Okay, kena hormati mereka. Okay, kemudian di sekolah juga nak jaga hubungan sesama rakan sekolah, kamu perlu menjaga kebersihan sekolah macam saya sentuh tadi. Walaupun kita dah ada tukang pembersih, ada pekerja-pekerja pembersihan, okay, yang dah tolong jaga sapu sampah kita, yang dah tolong bersihkan tandas, kita kena jaga kebersihan sekolah. Kenapa? Walaupun mereka dah ada, okay, jaga kebersihan ni merupakan satu ibadah lah yang kita kalau kamu belajar dalam pendidikan Islam pun sama kan? Kena jaga kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan tempat tinggal kan, kebersihan dalam masyarakat, semua kena. Okay, jadi sama juga konsep ini. Okay. Selain itu, kena menceriakan sekolah. Okay. Mungkin bagi kamu belumlah. Kamu tak diminta untuk menceriakan sekolah. Tapi apa yang boleh kamu buat? Okay. Kamu menceriakan bilik darjah, kelas kamu. Hias kelas dengan cantik. Bantu guru anda hias kelas dengan cantik. Jika guru dah bersihkan, dah ceriakan kelas, dah tampal macam-macam hiasan, carta macam-macam, tolong jaga. Okey, kadang-kadang cikgu tak minta lah murid-murid tolong ceriakan. Okey, nak ceriakan kelas sebab biasanya kelas dah sedia ceria. Kamu masuk sekolah ni, nanti kamu akan masuk sekolah kan? 8 bulan 3 insyaAllah. Kamu akan lihat cikgu-cikgu dah ceriakan kelas. Cikgu tengah mengecat, cikgu dah mengecat sekarang ni. Minggu ni cikgu sibuk mengecat kelas. Okay, cikgu jahit langsir, cikgu letak wallpaper, okay, cikgu tampal jadual waktu, jadual tugas, jadual hari lahir. Jadi cikgu dah sediakan carta pembelajaran, rak-rak, semua cikgu dah sediakan. Apa tugas anda? Kamu tolong jaga dan kekalkan keceriaan dan kebersihan kelas. Boleh semua? Okay, saya tahu semua boleh. Okay, seterusnya kita lihat. Nak jaga hubungan sesama manusia dari konteks negara. Apa tanggungjawab kita? Apa yang boleh kita lakukan? Macam awak umur 11 tahun, tahun 5, apa yang perlu awak buat? Okey, pertama, okey, boleh tengok apa? Pertama kita lihat menjaga keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan negara. Kamu ke yang kena jaga? Siapa nak kena jaga? Okey, kita memanglah ada angkatan tentera kita ada Polis Diraja Malaysia yang menjaga keselamatan. Okey, tapi sebagai orang awam, kita juga perlu menjaga keselamatan. Yang pertama, paling senang, jaga keselamatan diri lah. Diri dan keluarga. Diri, contoh keselamatan diri, apa yang perlu kamu buat? Okey, masa nak keluar tu, tolonglah janganlah pakai pakaian yang beling-beling, pakai mahal-mahal. Kan contoh, ting 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 ting. Saja nak pakai gelang-gelang emas kan, cincin emas, satu nak tayang-tayang dekat orang. Okey, ingat, bukan orang sekeliling kita ni bukan semua orang baik. Memanglah kita kena berfikiran positif, semua orang baik. Tapi sebenarnya dalam dunia sekarang ni, bukan semua orang baik. Mungkin kita ni mengundang orang daripada orang tak tahu apa yang kita ada,
Okey? Orang tahu. Contoh, tak payah kata keluar lah. Tak payah kata keluar pergi kedai, pergi shopping mall. Tak payah. Dalam FB, awak buat FB ke TikTok ke, tunjuk ada barang kemas. Hari ni tengah live lah, buat live kan. Hari ni boring lah dekat rumah kan. Saya tak ada siapa-siapa kat rumah ni. Ibu ayah tak ada, boring lah. Bayangkan orang boleh tahu tau, kalau orang yang pakai IT, awak tengah live kat TikTok ke, dekat FB ke, dia boleh tahu lokasi kamu di mana. Dia boleh datang rumah kamu. Awak dah kata awak sendiri kat rumah, tak ada orang kan. Dia datang rompak awak ke atau cederakan awak. Okey, jadi tolong jaga keselamatan. Macam kita bagi tahu, walaupun kita ada polis di Raja Malaysia dan tentera yang ada semua, mereka tak boleh nak sentiasa jaga kita. Kita ramai, rakyat Malaysia ramai. Macam mana polis nak jaga setiap orang? Jaga diri kita dulu. Cuba jaga. Okey. Kemudian kalau kat rumah, tutup pintu, tutup pagar dengan baik, tutup tingkap dengan baik. Okey. Jangan biar pintu rumah kita tengah je. Kalau kenderaan kita lock kereta baik-baik. Okey. Itu adalah cara kita menjaga keselamatan. Okey. Yang kedua, memelihara keharmonian dan kemakmuran. Okey. Macam tadi kita tahu dalam negara kita terdapat berbilang bangsa dan berbilang kaum. Jadi setiap kaum, setiap bangsa perlu mengamalkan sifat yang baiklah, tolong menolong, hormat menghormati dan percaya kepada setiap individu. Okey, percaya maksud saya ialah biar dia mengamalkan amalan dan kepercayaan dia selagi tidak melanggar keselamatan negara. Okey, kalau dia buat tak kacau orang, biarkanlah. Jangan dia buat sesuatu yang boleh menggugat keselamatan negara. Okey, faham? Okey, kemudian menjamin kestabilan negara. Kita kena bagi jadi kita negara kita yang stabil ialah contoh apa? Jaga nama baiklah. Okey, tidak memburuk-burukkan nama negara kita di laman sosial, seperti FB ke, Twitter ke, Instagram ke, TikTok ke. Janganlah cerita yang tak bagus untuk pada kata, negara aku ni tak best tau. Ni tak boleh, ini tak best, tak boleh macam tu. Sebab apa? Bila awak contoh dalam media sosial lah, awak mengutarakan sesuatu isu atau topik, awak bersiaran secara langsung macam tu, semua orang nampak. Okey. So, media sosial ni dia pergi broad, meluas. Seluruh dunia boleh tengok apa yang awak cakap. Jadi, dengan kata-kata yang negatif itu membuatkan negara kita dipandang rendah. Orang tahu, ya ke Malaysia macam tu, jangan letak kan. Okey, jadi jangan cakap sesuatu yang kita tak pasti. Jangan kongsi sesuatu yang kita tak pasti tentang negara kita. Sentiasa percaya kepada pemimpin-pemimpin negara dan pentadbir-pentadbir negara lah. Okey, jadi kalau rasa benda tu tak patut atau tak betul, jangan kongsi. Kerana ia boleh mengundang kepada kestabilan negara. Okey, boleh? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok tentang Islam dan kehidupan bermasyarakat. Okey, yang pertama lagi satu dalam konteks ini kita lihat hubungan dengan haiwan. Kalau dengan haiwan kita perlu buat apa? Menyayangi haiwan. Contoh kucing. Okey, kalau kita kucing lah. Okey, menyayangi kucing. Kalau kita sayang kucing kan. Okey, kalau bangsa lain dia ada anjing ke, dia ada haiwan peliharaan dia. Okey, biar dia menyayangi haiwan peliharaan dia yang lain. Okey, kemudian kita kena mengasihi dan melindungi haiwan-haiwan itu. Tak boleh kita dera. Kan banyak kes kan sebelum ni. Dera kucing, dera anjing, masuk ambil gambar, dia buat video, dia videokan, masuk ke FB, masuk ke Instagram. Apa terjadi? Okey, bila jadi macam tu, okey, individu-individu itu telah ditangkap oleh polis kan? Polis tangkap. Kenapa orang viralkan? Mereka mendera haiwan. Okey, walaupun mereka tu haiwan, okey, kita kena jagalah hubungan dengan haiwan. Okey, kemudian kita lihat dengan hubungan dengan alam sekitar. Hubungan dalam alam sekitar pula macam mana? Okey, maksudnya alam sekitar kita lah, kita kena buat apa? Memelihara alam sekitar. Okey, jaga alam sekitar, biar bersih. Kita lihat sekarang banyak kempen-kempen jaga alam sekitar. Kan, ada kempen recycle. Okey, ada kempen macam-macam lah yang ada. Nanti awak cuba Google apa aktiviti yang dijalankan untuk memelihara alam sekitar. Kemudian ada aktiviti memelihara alam sekitar pun ada.
Kemudian mengindahkan persekitaran. Dalam mengindahkan persekitaran memanglah macam-macam aktiviti yang ada, menanam pokok bunga, membuat arca-arca yang cantik, menggunakan bahan-bahan terpakai, bahan-bahan recycle. Kan? Okey, awak boleh Google dan cuba cari maklumat itu. Okey? Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat. 20. Okey, dalam muka surat 20 ni, okey. Ni saya tak nak sentuh tentang muka surat 20 lagi tau. Ini saya nak awak lihat sahaja muka surat 20 dan 21 ni. Okey, baca dulu tentang kesenian Islam. Okey, kita balik sekejap ya. Okey, dalam Islam dan masyarakat ini, okey. Untuk penerangan kali ini saya dah habis. Okey, jadi nanti awak boleh lihat dalam latihan yang saya beri dan saya kongsikan dalam Google Classroom. Okey, cuba selesaikan latihan-latihan itu. Okey, dengan merujuk buku teks ataupun sumber-sumber lain. Contohnya awak boleh Google. Okey, cari maklumat. Okey. Okey, jadi saya harap semua murid boleh dapat sedikit ilmu pada malam ini dan dapat menyelesaikan tugas yang diberi. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.